Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وإلى الناس كافة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Balan Pengurusi Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita dah berada pada malam yang ke-22 Zulqa'dah. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja nikmat umur yang telah dianugerahkan ke atas kita semua, bahkan yang paling besar daripada itu, kita masih lagi dianugerahkan dengan hidayatut taufik daripada Allah hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terus beristiqamah, tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Ta'ala masih lagi melembutkan hati kita untuk kita berada di taman-taman syurga Allah di dunia ini, sebelum kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di taman-taman syurganya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan pengajian kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam ni kita akan masuk surah yang baru yang dinamakan surah Al-Qiyamah. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu sebagai tanda kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperolehi pahala yang berlipat ganda daripada Allah, marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda sebanyak 10 kali, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga dipermudahkan pengajian kita dan kita akan sama-sama baca ayat surah Al-Qiyamah ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة
ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum jami'ah. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Jadi sebelum kita nak mulakan ini, saya nak peringatkan siapa yang meletakkan kitab di bawah tu tolong angkat. Pasal dia ada ayat Al-Quran. Itu adab kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kita kena jaga tu. Itu adab kita. Satu lagi akan datang minta setiap orang ambil lah Al-Quran. Dapat pahala. Pegang Quran pun dapat pahala tuan-tuan. Pegang Quran pun dapat pahala. Belik pun dapat pahala walaupun tak reti baca. Tak apa. Ikut saya baca. Kalau tak reti pun tengok je Quran. Nanti kalau ada terjemahan, bawa terjemahan sekali. Kalau tak ada tafsir ni, tak ada masalah. Kurang-kurangnya bukan kita dapat pahala dengar, kita nak upgrade. Pahala kita asyik dengar je. Tak naklah asyik dengar je. Dapat pahala membaca. Dapat ikut perlahan-lahan. Biarlah kita, iman kita ada senantiasa meningkat daripada satu hari ke satu hari. Orang yang beriman hari ini mesti baik daripada hari semalam. Hari akan datang kita dah niat dah, aku nak ubah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Minta maaf. Kita sama-sama nak berubah insya-Allah ke arah kebaikan. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah ini dinamakan dengan namanya Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ni dalam bahasa kita pun panggil kiamat. Qiyamah ni bahasa Arab. Makna hari kiamat lah. Kenapa dinamakan surah ini dengan namanya Al-Qiyamah? Dinamakan surah ini dengan namanya Al-Qiyamah kerana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Bersumpah di permulaan ayat ni dengan hari yang paling besar, iaitu hari kiamat. Tujuan apa Allah taala bersumpah? Allah taala kata la uqsimu. La nafi, nak menafikan yang lepas-lepas tu. Orang yang tak percaya tu, yang kata tak ada kiamat, dia nak nafikan. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Tujuan Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana Allah Ta'ala nak menyatakan betapa besarnya hari ini yang kita tidak boleh perkecil-kecilkan. Hari kiamat ni, hari yang sepatutnya kita sudah bersedia dengan amalan-amalan kebaikan. Dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala nak mensubutkan, menetapkan akan hari ini benar-benar akan berlaku, dan nak menolak terhadap dakwaan orang-orang yang bukan Islam yang mengatakan tak adanya hari kiamat ni. Kita dah mati, dah hancur, dah nak ada macam mana? Dah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebabnya dinamakan dengan surah ini dengan surahnya Al-Qiyamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah ini adalah merupakan di antara surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkatul Mukarramah. Sebelum daripada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinatul Munawwarah. Sebab itu dinamakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Itu istilah ada, kita kena ingat. Dan surah ini merupakan surah yang ke-75 daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Ayat dia ada 40 ayat, bilangan ayat keseluruhannya ada 40 ayat. InsyaAllah kita akan belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan ayatnya yang pertama sekali, Allah Taala mulakan dengan la, huruf la. La ini tuan-tuan dalam bahasa Arab namanya la nafi, nak menafikan. Saya dah sebut tadi,
Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan la? Tiba-tiba tidak. Tiba-tiba je tidak. Tidak, ni nak menafikan yang sebelum ayat yang sebelum ini yang kita belajar surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir, yang mana orang kafir Quraisy yang tak percaya, yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Nak ada macam mana kata dia, kita dah hancur, dah jadi tulang belulang dah. Nak ada macam mana? Dia tak percaya, fikir dengan logik akal. Logik akal yang tidak logik. Akal kita ni tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnul Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, akal kita ni boleh berfikir dengan waras apabila akal kita ini berfikir berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia panggil berfikiran dengan fikiran yang waras. Kalau kita duk fikir sendiri tanpa panduan Al-Quran dan sunnah ni tuan-tuan, kita akan sesat barat lah. Sesat barat, sesat Korea, sesat Jerman, semua sesat, ada Amerika. Sebab itu orang yang nak berfikiran dengan yang waras, fikiran yang cerdik, yang berakal, yang waras, apabila dia berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala mulakan. Sebelum itu tuan-tuan, dalam kitab kita ni dia tak ada sebut tentang sebab turunnya ayat ini. Sebelum itu saya nak bawakan dalam kitab Tafsir Munir, menyebut kenapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada dalam peristiwa kepada Rasulullah SAW apabila Abu Jahal tanya kepada Nabi, aya'zumu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay yajma'allahi hadhihi al-'idham ba'da balaha wa tafarraqaha fayu'iduha khalqan jadida. Itu dalam bahasa Arab. Abu Jahal tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, kata dia, macam mana engkau kata ada hari kita ni besok dah mati boleh bangkit balik? Kan kita dah mati. Bila dah mati, kemudian mayat ni dah jadi bangkai, kata dia. Jadi tulang belulang pun dah hancur dah. Cuba kita korek kubur tu, kata dia. Kau tengok kubur yang dah lama-lama tu. Dah hancur dah. Macam mana boleh jadi orang balik? Boleh berkumpul balik? Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, surah ini, surah Al-Qiyamah ni. Depan ni Allah Ta'ala akan terang satu-satu, nak bagi manusia percaya. Jadi Allah Ta'ala kata, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahawa apabila al-muqsam ilaih, al-muqsam alaih, iaitu objek sumpah adalah nafyu. Nafyu itu adalah perkataan la, kalimah negatif, maka sebelum sumpah boleh didahului dengan huruf la. Sebelum nak bersumpah tu boleh kita dahulukan dengan huruf la. Tidak. Untuk apa? Untuk untuk menguatkan peniadaan itu. Untuk menidakkan tiadalah sangkaan-sangkaan buruk, sangkaan yang tak betul tu tak ada. Sangkaan yang kata tak ada kiamat ni memang tak betul lah sangkaan tu. Itu tujuannya adalah di situ, nak menafikan segala sangkaan-sangkaan tu tak betul. Itu tujuannya. Objek sumpah di sini adalah penetapan. Allah Ta'ala nak mensubutkan, menetapkan terhadap hari kebangkitan. Memang adanya hari kebangkitan. Kita semua akan dibangkitkan semula daripada kubur, dibawa ke padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bantahan terhadap klaim-klaim yang tidak dibangkitkannya manusia yang disuarakan oleh hamba-hamba yang dungu. Segala orang-orang kafir-kafir yang dungu tu, yang bodoh tu, tak berfikir dengan otak yang tak waras tu, yang tak berpandukan kepada Al-Quran tu, nak membantah. Tujuannya Allah Ta'ala nak bantah apa yang mereka cakap tu semua tak betul. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah
wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ni Allah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Taala, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sebut dah sebelum-sebelum ni, apabila Allah Taala bersumpah, bermakna perkara yang Allah Taala sumpahkan itu satu perkara yang besar. Allah Taala bersumpah dengan matahari, la wasyamsi waduhaha. Allah Taala guna huruf waw, tu wawul qasam, waw sumpah. Nak beritahu matahari ni sangat diperlukan oleh makhluk, bukan manusia je, semua makhluk memerlukan matahari. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang. Semua yang Allah Ta'ala jadikan sumpah, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan sumpah ini, satu perkara yang amat penting, yang amat mustahak kepada manusia. Samalah dengan hari kiamat, sangat mustahak. Jadi kita sebagai seorang manusia kena sangat-sangat membesarkan hari kiamat ni. Orang yang senantiasa ingat hari kiamat kecil apa? Mati. Yang Nabi sebut, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat kecil, iaitu kematian itu, menjadi pentazkirah kepada kamu. Cukuplah dengan mati ni jadi tazkirah dekat kita. Kita boleh jadi orang yang senantiasa berhati-hati nak bercakap, berhati-hati nak buat apa saja, senantiasa bimbang kalau kita ni mati entah bila-bila masa. Itu hari kiamat kecil kita. Jadi Allah Ta'ala nak bersumpah ini tujuannya untuk kita membesarkan hari ini. Kita tidak boleh memperkecil-kecilkan, tak boleh buat main-main dengan perkara yang berkaitan dengan kiamat ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Allah Ta'ala bersumpah juga dengan jiwa-jiwa manusia al-lawwamah, yang menyesali diri sendiri. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita ada beberapa jenis nafsu. Yang pertama namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang asal yang Allah Ta'ala ciptakan kepada diri manusia. Setiap manusia ini nafsu yang pertama ada. Sebelum kita lahir di atas muka bumi, semua dah ada nafsu yang tenang, nafsu yang baik, yang senantiasa buat aku janji dengan Allah nak mentaati perintah Allah. Itu dipanggil nafsul mutmainnah. Bila kita dah lahir je, setan ada. Jadi nafsu ni bila kita dah akil balik, kita dah mula akil balik, dah ada buku rekod sendiri, maka nafsu kita mutmainnah dah bertukar menjadi nafsul lawamah. Apa makna nafsul lawamah ni tuan-tuan? Nafsu yang kejap, suka buat benda baik, kejap suka buat benda jahat. Dia berbolak-balik. Sebab itu Nabi SAW setiap kali semayang, selepas baca tahiyat fil alamina innaka hamidun majid, Nabi ajar doa ni. Lepas baca minta ampun, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Minta ampun dosa-dosa semua ni. Last sekali tu, lepas tu minta jauh daripada api neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal apa semua. Lepas tu last sekali, Allahumma ya muqallibal qulub. Apa yang belum hafal, tolong hafalkanlah. Cari dalam kitab fiqh, dalam bab semayang, Allahumma ya muqallibal qulub. Nabi suruh kita senantiasa baca doa ni. Wahai Tuhan yang senantiasa membolak-balik hati manusia ni. Pasal hati kita ni memang jenis ciptaannya jenis berbolak-balik. Nama lagi qalbun. Qalbun ni berbolak-balik maknanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Qalbun tu dalam bahasa Arab. Jadi dia kejap suka, kejap rajin, kejap kan dia malas. Iman kita ni ada pasang surut. Sebab itu Nabi suruh kita baca doa ni. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ni bin nafsil lawwamah, Allah Ta'ala bersumpah juga dengan manusia yang jiwanya amat menyesali diri sendiri. Lawwamah ni,
Dia rasa menyesal. Kejap kan dia buat benda baik, kan kejap dia buat benda jahat, kan dia menyesal balik buat benda baik balik. Itu memang sifat manusia. Itu nafsul lawamah. Satu lagi nafsu yang teruk dia panggil nafsul apa gitu? Nafsu apa? Ammar. Nafsul ammar. Ya, apa tu dalam surah, dalam ayat Al-Quran tu, apa tu nafsu apa tadi? Apa saya sebut tadi? Lawamah lagi? Apa saya sebut tadi? Dah lupa pula dah. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu ammarah. Allah, innal ammarata innan nafsa la ammaratun bisu. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, juzuk yang keempat, sesungguhnya nafsu itu senantiasa duk mengajak kita buat benda-benda jahat. Nafsu ni, nafsu tu pula campur dengan setan pula. Jadi nafsul lawamah ni dia akan sekejap dia akan buat benda baik, betul dia menyesal. Allah Taala bersumpah dengan nafsu ni. Nafsul lawamah ni, kita paling tidak peringkat yang kedua ni. Mutmainnah tu Nabi maksum, dia tak ada buat dosa. Yang kita ni nafsul lawamah lah. Jadi bila kita dah buat jahat, cepat-cepat kita menyesali, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah berkata, yakni justru aku bersumpah dengan kedua ni. Allah Taala bersumpah dengan kedua-dua ni. Dengan hari kiamat, dengan jiwa yang menyesali diri sendiri. Qurrah bin Khalid berkata daripada Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini, demi Allah, sesungguhnya orang mukmin itulah yang sering menyesali dirinya sendiri. Yang namanya orang mukmin, dia senantiasa menyesali diri dia sendiri. Senantiasa menyesal. Sebab itu sebelum tidur kita kena beristighfar. Paling tidaklah sebelum tidur tu, kalau kita terlupa nak istighfar sebelum ni, bila dah buat dosa dah terlupa, sebelum tidur kita koreksi diri, muhasabah diri, duduk sekejap atas tikar sejadah, semayang sunat taubat. Kalau tak semayang sunat taubat pun istighfarlah sebelum tidur tu. Ingatkan balik daripada aku bangun tidur tadi, pagi tadi, sampai sebelum tidur ni, berapa banyak agak-agak kebaikan-kebaikan yang aku buat, berapa banyak kejahatan-kejahatan yang aku dah lakukan, dosa-dosa yang aku telah buat. Jadi kita istighfarlah. Paling tidak pun kalau tak nak semayang sunat taubat, kalau malam benar nak semayang, istighfar. Tapi jangan sambil-sambil baring. Sekarang terus lelap je, baru 1, 2, 3 dah lelap, dah mengeru dah. Astagfirullah sambil-sambil baring. Terus ruyupnya, tak mana pergi tak tahu. Sedar-sedar dah masuk ke alam mimpi. Jadi kita duduk elok-elok istighfar tu atas tikar sejadah, itu yang baik. Jadi dikata seperti ketika ia menyesal, maka ia akan memaki dirinya sendiri dengan perkataan, apa yang aku katakan, apa yang telah aku makan, kenapa aku bisa berfikiran demikian, seperti itu, aku boleh fikir macam tu. Adapun orang kafir, mereka terus maju dalam dosanya, pantang mundur dan tidak pernah memaki dirinya sendiri kerana menyesal. Itu orang kafir. Orang beriman patutnya begitu. Duduk sekejap, ya Allah, tadi apa yang aku cakap pagi tadi? Asyik gosip orang, asyik mengumpat, asyik buat ketupat, ketupat pulut, ketupat nasi, ketupat beras. Kerja ngumpat orang hanya kerjanya, tak ada kerja lain. Apa yang aku makan tadi terlupa nak baca bismillah. Kita ni biasa makan baca bismillah, dah sudah makan tak baca alhamdulillah. Bila dah kenyang terlupa nak bersyukur. Itu banyak. Makan semua angkat tangan macam alhamdulillah, bagus. Lepas makan terlupa nak baca. Jadi kita kena biasa-biasakan. Tuan-tuan, orang kafir dia tak macam tu. Orang kafir dia terus akan duduk dalam dosa dia, pantang mundur. Kita orang Islam tak sepatutnya macam tu. Macam-macam mana pun kita akan teringat, kita ni orang Islam, kecuali hati kita telah tertutup, hati telah dikhatamkan
Hati telah dipeterikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil tadi nafsul ammarah. Tu dah berat. Orang yang bernafsu ammarah ni tuan-tuan, hatinya telah ditutup oleh Allah. Dia panggil qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati. Kita tak nak hati kita ni hati mati. Kita nak qalbul hayy, hati yang hidup. Hidup dengan mengingati Allah. Hidup dengan senantiasa mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir daripada Sa'id bin Jubair berkata tentang firman-Nya, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, yakni menyesali kebaikan, iaitu yang terlewat ataupun kurang sempurna. Menyesali. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia menyesal, selalu lewat-lewat buat benda baik, datang lambat-lambat, semayang sop ujung je, belakang-belakang je, tak nak duduk sop depan, bagi ke orang lain. Engkau le, kita nak duduk belakang je. Rugilah. Sahabat dulu berebut sampai setiap kali nak semayang buat pilihan raya. Kita pilihan raya 5 tahun sekali, 6 tahun sekali satu penggal. Ni setiap kali nak semayang pilihan raya, mengundi. Allahu Akbar. Berebut nak sok depan. Ni tak ada, nak kena panggil. Penuhkan sok. Tak panggil tak nak. Hari Jumaat pun macam tu. Allahu Akbar. Itu kita. Orang beriman, dalam ayat ni dia kata, orang beriman sepatutnya dia akan menyesali kebaikan yang dia suka lewat-lewatkan. Kebaikan dia buat juga, tapi kurang sempurna pula. Yang pertama tadi suka lewat-lewat, suka tangguh-tangguh, semayang suka lambat-lambat, tak nak semayang di awal waktu. Nanti kita termasuk dalam golongan yang dicelakakan oleh Allah. Fawailul lil musalli. Orang semayang pun dapat celaka, yang tak semayang lagi besar celaka. Betul? Bunyi macam kasar. Memang kasar pun. Orang yang tak semayang ni memang kena berkasar dengan dia sepatutnya. Pasal Allah Ta'ala dah kata orang semayang pun celaka. Pasal apa celaka tu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ulama tafsir bersepakat makna sahun ni orang yang melewat-lewatkan semayang. Tu makna dia. Dia bukan tak semayang tapi suka lewat-lewat. Itu pun masuk neraka wil. Ini yang memang tak semayang, lagi teruk. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi orang yang beriman ni, sampai Allah Ta'ala bersumpah, dia akan menyesal besok. Buat juga benda baik sikit-sikit, lepas tu kurang sempurna. Asalkan semayang, sudah lah. Semayang fardu. Yang sunat-sunat tak nak buat. Lepas tu yang wajib pula banyak pula tak khusyuk. Banyak bocor, nak tampung macam mana. Tak ada amalan sunat. Amalan sunat ni nak menampung. Sebab itu kena rajin-rajin semayang sunat. Ada lagi orang yang malas semayang sunat ni. Bukan kat sini lah, cerita kat masjid lain. Sini semua rajin. Lepas semayang tadi semua bangun semayang, alhamdulillah. Cerita tempat lain, tak bangun semayang, dia orang lain semayang dia tengok aje. Kalau hari Jumaat tu tengok yang ramai-ramai semayang Jumaat ni, berapa orang yang bangun semayang lepas azan. Ada yang semut dengan handset, main game, tengok WhatsApp. Orang semayang sunat dia tengok WhatsApp. Allahu Akbar. Tak berfikir langsung untuk hari kebaikan, untuk hari kebangkitan kita besok. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan manusia-manusia yang jiwanya ni besok menyesal. Menyesal kerana apa? Kerana buat benda baik tapi tak sempurna, suka lambat-lambat. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi loceng pun dah berbunyi, waktu dah masuk.
Kita berhenti dulu sampai sini, insya-Allah. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang, insya-Allah, tentang ayat ni lagi. Sama-samalah kita mengambil i'tibar untuk kita sama-sama senantiasa muhasabah diri dan senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kita tangguh dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.